Assalamualaikum dan selamat malam kepada warga Maxima. Apa khabar semua? Halo, hai Dolly. Dekat sini ada Kak Norma, ada Kak Fida, ada Kak Lela. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. So saya harap anda semua sihat dan stay safe dan insya-Allah dihindari daripada penyakit COVID. Jadi pada malam ni saya nak memperkenalkan partner saya. Mungkin ada yang dah kenal ataupun mungkin masih belum kenal lagi sebab biasanya mungkin ada yang berurusan dengan dia dekat kaunter kan. So malam ni saya nak memperkenalkan partner saya di dalam marketing department iaitu Cik Mira. Okay, hai Cik Mira, apa khabar? Hai, khabar baik. Apa khabar semua warga-warga Ali Maxima? Baik. Alhamdulillah. Okey, jadi sebelum kita bermula, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Cik Mira di bahagian selaku marketing department. Mungkin sebelum ni ada yang tuan-tuan perempuan pernah jumpa saya. Ada yang tak kenal dan inilah masanya untuk kita kenal sama-sama. Boleh? Boleh. Alright, jadi pasti anda semua tak pasti dengan topik kita pada malam ni. Tu apa tu Saza? Okey, apakah punca penyakit Alzheimer? Alzheimer ya, penyakit ingatan, lupa ingatan. Mungkin kita ni ramai juga yang muda-muda pun masih macam ada terlupa. Kadang-kadang kita tak ingat dekat mana kita letak kunci kereta kita, tak ingat dekat mana kita letak notebook kita. Tapi biasanya bagi yang perempuan yang paling tak ingat sekali dekat mana kita letak getah rambut kita. Kadang-kadang dekat tangan kita cari dekat merata-rata kan, betul tak? Betul. Okey, jadi penyakit Alzheimer adalah penyakit amnesia. Okey, kadang-kadang ada juga orang yang macam tertanya-tanya penyakit Alzheimer dengan eczema yang penyakit kulit tu kan. So macam Cik Mira dia selalulah lupa. Betul tak Cik Mira? Kita manusia biasa ni selalu jugalah lupa. Ya. Okey, so ada 16 orang sekarang ni. Saya minta jasa baik anda semua untuk sharekan live kita pada malam ini. Kalau boleh ajak kenalan anda, keluarga anda untuk join kita bersama-sama dengar pencerahan daripada scientific advisor kita Dr. Zainal kerana topik pada malam ini sangat menarik tentang penyakit Alzheimer. Betul tak Cik Mira? Betul, sebabnya kadang-kadang kan macam hari tu kita tertanya-tanya penyakit Alzheimer ni apa? Dia macam eczema ke? Saya pun tertanya-tanya juga. Jadi saya pun dan anda semua mesti tak sabar kita nak dengar topik menarik pada malam ni. Jadi kita mungkin boleh mulakan dengan Cik Saza. Okey, so jangan lupa kita sharekan link Zoom kita pada malam ini kepada seramai yang boleh. Sekarang ni baru ada 17,000 orang. Kalau boleh kita nak ada 100,000 orang. Okey, kita tak nak tengoklah angka kecil. Okey, so tanpa membuang masa, kita menjemput scientific advisor kita yang paling hebat, paling kelakar pada abad ini dekat dalam Maxima ni, iaitu Dr. Zainal. Persilakan Dr. Zainal. Hai Dok, boleh dengar? Dok tekan unmute. Dok mute video. Is it okay now? Okey, doktor apa khabar doktor, sihat? Alhamdulillah. Syukran. Dan you all macam mana, sihat? Alhamdulillah. Okay, good. So doktor, kita nak dengar pencerahan doktor tentang penyakit Alzheimer ni. Okay, tanpa membuang masa, kita silakan Dr. Zainal. Okay, thank you very much. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan seperti biasa, mari kita mengucapkan syukur kehadirat atas izin dan limpah kurnia dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam satu sesi ringkas
lebih kurang dalam 1 jam macam tu, okey. Dalam sembang-sembang santai kita dalam Ask an Expert pada malam ini yang didatangkan khas oleh Maxima Nutrition, dan semoga kehadiran kita di malam ini ditulis sebagai amal baik dalam buku amal kita, insya-Allah. Dan juga terima kasih kepada Maxima admin team yang telah pun bersusah payah dan untuk merealisasikan program kita pada malam ini, dan juga saya tidak lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kerana turut bersama-sama saya pada malam ini dalam sesi yang didatangkan khas oleh Maxima Nutrition. Dan seperti biasa saya ingin ingatkan bahawa Maxima Nutrition ini merupakan sebuah syarikat yang membuat perniagaan secara multi level marketing, tetapi kita mempunyai rangkaian produk-produk yang sangat superb, sangat the bomb. The bomb tu maksudnya bukannya dia famous kerana dia ramai orang gunakan dapat testimoni dan sebagainya, tetapi the bombnya adalah kerana dia disokong oleh kajian-kajian saintifik dan klinikal yang sangat padat. That is the bomb. Dan seperti biasa saya dah 8 tahun berada di Maxima, dan saya sangat-sangat beriltizam dan sangat-sangat positif memantau dan juga to endorse this product is because the product is very good and very genuine, dan kita memang tidak bersandarkan kepada testimoni at all. Kita banyak bersandarkan kepada keputusan-keputusan yang didatangkan oleh kajian-kajian yang boleh diterima pakai oleh semua peringkat. Bukan hanya di peringkat orang yang suka dengan testimoni saja. Tetapi ini juga atas-atasan kita boleh bawa produk-produk kita kepada the professionals, lawyer, engineer, doctors, architect, apa je, everybody. Jadi semua orang, cikgu besar, cikgu kecil, cikgu tak besar, cikgu baru nak besar. Okay, so benda-benda ni kita nak bawa lah. Tetapi yang paling pentingnya adalah produk-produk kita tu sangat tersohor. Jadi kita senang untuk nak bawa, dan kita tak malu pada di hadapan mereka ni. Sebab kita tidak datang dengan tangan kosong. Sebab produk-produk kita memang khusus. Saya telah pastikan bahawa memang Maxima mempunyai satu produk yang mana kalau orang tak nak berniaga pun, tapi mereka boleh makan. When they want to eat, they want to get the good product is from here, from Maxima Nutrition. Dan kalau mereka nak berniaga pun, alhamdulillah, go ahead. Kita tak ada paksaan. But the most important thing is dalam setiap program-program kita, sama ada FB Live ataupun di Ask an Expert setiap hari Jumaat yang dilakukan menurut Zoom, kita di sini kita banyaknya sembang santai. Dan for the newcomers who are invited to this show, alhamdulillah, you are most welcome, and you can follow us from every now and then. Dan nanti dalam sesi yang ini saya lebih terbuka, saya lebih mudah, yang mana saya tidak menghadkan hanya nak tunggu di pengakhir hujung rancangan baru kita nak bersoal jawab, dan kalau boleh saya nakkan interaktif, especially from the members, to just, sebab saya bukan nak mengajar sangat pun, because tapi di sini kita cuma ada topik-topik yang boleh dihubung kaitkan dengan nutrition yang kita ada. So I think I like it. Alright, and I love this project in Maxima is because if you talk about any kind of conditions about your health, we have the answer to it. That's it. Kita bukannya di sini bukannya nak merawat orang, tapi kita nak meramaikan orang supaya memahami apakah konsep nutrisi, pencegahan, dan bagaimana tubuh kita boleh merawat tubuh kita sendiri. Dan topik pada malam ini contohnya macam apakah punca Alzheimer's. And ini merupakan satu topik yang jarang-jarang dibincangkan secara profesional. Cuma di hospital kita selalu buat topik CME, is Continuous Medical Education for the staff, for the doctors. Dan kalau ada orang datang untuk bawa ubat dan sebagainya, dan they talk about Alzheimer's, then just join them. Tetapi di Maxima kita tidak menggunakan nutrisi kita untuk merawat siapa-siapa. Kesedaran yang paling penting adalah setiap produk-produk Maxima yang dikeluarkan mempunyai tujuan-tujuan yang sangat khusus, yang sangat baik, yang mana disokong oleh setiap kepribadian saintifik dan klinikal untuk membuktikan bahawa kita memerlukan sesuatu untuk makanan kita. Kerana seperti mana 1500 tahun yang lalu
Sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa punca segala penyakit datang daripada perut. Jadi bermakna makanan. Jadi makanan kita memang banyak jadikan masalah kepada masalah kesihatan kita pada hari ini. Dan kalau dah makanan yang merosakkan tubuh, maka kita kena perbaiki dengan pemakanan juga. Jadi inilah nilai nutrisi yang kita ada di Maxima Resources ataupun yang dikenali sebagai Maxima Nutrition. Dan kita tidak berniat untuk nak merawat siapa-siapa, kerana kerja-kerja merawat ini memang telah khusus datangnya kepada saya. We medical doctors, yes, we use medicine. Tapi di sini saya lapangkan masa untuk bersama-sama dengan anda, ahli-ahli Maxima, supaya dapat memahami konsep dan pendekatan yang dibawa oleh Maxima Nutrition to all members. Dan sebab itu bagi yang non-members, you have to follow us every now and then so that you can have the correct idea of what are the concept of nutrition or what kind of business that we are going to handle from here, right? So dan sebelum saya masuk ke topik malam ini, saya ingin mengingatkan bahawa COVID-19 terkini 10 hari bulan 9, kes baru kita pada hari ini adalah 21,176 yang telah pun membawa ke angka kumulatif hampir 2 juta dah sekarang, 1.950 ini 1.9 juta orang kumulatif. Dan kemudian tu kes kematian adalah 341 dan kumulatif kematian setakat ini adalah 19,827. Jadi walau apapun kita sedang menuju kepada 80% of the herd immunity ataupun immunity kelompok. Jadi angka-angka yang telah dibangunkan di sini menurut Kementerian Kesihatan, mereka bukanlah datangnya daripada kes-kes yang sudah pun divaksinasi, tapi mereka ini terdiri daripada mereka-mereka yang belum divaksinasi. So tidak perlu kita risaukan sangat, sebab masih ada lagi ramai orang di luar sana yang masih belum menerima vaksinasi mereka, right? Dan cuma yang kita nak ingatkan kepada yang mana yang menolak vaksinasi itu, saya rasa itu merupakan tindakan yang kurang wajar. Kerana sikap anda ini, anda boleh makan apa saja makanan, tak kira lah makanan sunnah ke tak sunnah ke apa sajalah, tapi jangan bawa punah, kan? Jadi orang-orang yang macam ni, kalau kita boleh kita adjust sedikit dia punya kognitif malam ni pun Alzheimer ni pun pasal kognitif juga ni, tapi ini lebih teruk. Tapi yang tolak vaksin ni saya rasa lebih teruk pada Alzheimer lagi, sebab dalam keadaan dia waras, dia dalam keadaan dia sihat, tetapi dengan kajian yang datang, pakar yang menyasarkan, yang menguruskan, yang mencadangkan, bantu datang daripada orang-orang yang hebat-hebat dalam bidang sains, dalam bidang-bidang klinikal, virologi, microbiology, microorganism dan sebagainya. Orang-orang ini yang bercerita tentang is good, orang-orang yang membangunkan vaksin, tapi dia orang ni out of nowhere, datang daripada mana tak tahu, gunung mana, bukit mana, gua mana, kata dia tolak vaksin. Hanya kerana mereka sudah mengamalkan satu jenis makanan yang mereka they believe. Tak ada masalah if you believe with what you are taking, go ahead. Tapi jangan tolak vaksin, because anda adalah merupakan orang yang kalau kita lepaskan, ibarat kita melepaskan anda dengan pisau ataupun dengan parang. Anda boleh pukul orang lain, anda boleh bunuh orang lain dengan bebas. Jadi kerja kita lah masyarakat yang ramai ini, majoriti, untuk menyedarkan masyarakat yang kurang akal ini supaya mereka memberi pertimbangan. Dan seperti mana yang saya ulang yang saya katakan minggu lepas, bahawa dalam kajian ia menunjukkan bahawa jangkitan COVID bukan datang daripada binatang, datang daripada manusia. Jadi kalau mereka tak nak ambil vaksin, pastikan mereka ini bukan manusia. Mereka ni adalah hantu raya, hantu jebon, hantu tinggi, hantu apa benda, kan, jin ataupun pontianak, sundul bolong, apa benda. Kalau diorang ni jenis spesies yang ini, boleh, no problem. Because dalam kajian tak ada menunjukkan bahawa mereka ini boleh menjangkiti orang lain. Tapi kalau mereka selagi bernama manusia, mereka ada potensi untuk melepaskan, untuk menjadi carrier dan membawa jangkitan kepada orang lain. Itu yang jadi masalah. Jadi bukan soal kepercayaan, kita nak dah makan sesuatu yang kita rasakan kita dah amalkan dan sekian nak yakin. Penyakit ini datang dengan izin Allah Ta'ala. Kena ingat. Bukan datang pada orang lain, bukan datang pada siapa-siapa pun, datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena rely, kita kena redha.
bahawa apa yang berlaku ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi engkau siapa nak tolak vaksinasi? Kan? Jadi macam saya katalah, if you are not a human, go ahead. Tapi kalau you still human, please gunakan akal sikit. Sayang, bertanggungjawab. Jika dia seorang Islam yang betul, seorang Islam yang beriman, maka dia akan bertanggungjawab pada dirinya, anaknya, keluarganya dan juga jiran-jirannya dan juga orang lain. Nah, itu Islam yang sebenar. Tapi kalau mereka ini mempunyai fahaman-fahaman yang lain yang tidak boleh diterima, maka you are not a good Muslim. Frankly speaking, you jangan nak menyamar jadi orang Islam yang baik. Okay? Sebab Rasulullah pun tak suka pada orang yang menyusahkan orang lain ni. Jadi kalau kita boleh memberi lebih, sebab Rasulullah kata kalau kita boleh beri berlebih, kita bagi lebih. Kan? Jadi kita nak memahami konsep hari ini, malam ni saya tak nak ceramah banyak tentang ni. Saya terbuku, hati tu saya ulang balik sebab apa? Saya terasa terbuku. We are as a medical professional, kita bekerja untuk membantu orang lain. Doktor-doktor dekat hospital sana, the frontliners, they work like men, every day in, day out. Mereka tinggalkan keluarga, mereka tinggalkan anak bini mereka hanya untuk nak membantu rakyat kita di Malaysia ni supaya mereka mencapai tahap kesihatan yang sebaik mungkin. Walaupun pakar-pakar sendiri mengakui bahawa COVID ini merupakan satu serangan yang baru dan sukar dipahami kerana dia bermutasi. Yang baru ni masuk pula Lambda, yang mana dulu telah pun berlaku di Peru di sekitar tahun 2013. So sekarang ni dah mutate dan menjadi lebih hebat daripada varian Delta. So ada banyak benda. Jadi orang-orang yang macam ni, yang saya istilahkan sebagai bangang, yang bodoh dia tak boleh diajar ni, yang cerdik tak boleh diikut ni, orang-orang inilah. Saya rasa kesal because satu dunia memerah tenaga, memerah otak untuk memikirkan nasib orang lain, tapi dia ni bangkai-bangkai hidup ni, yang bangkai-bangkai bernyawa ni, saya tidak ada jiwa untuk membantu orang lain. Tapi Allah a'lam bisawab. Minta maaf. Tapi baik. Alhamdulillah malam ini kita berkesempatan untuk berbincang tentang Alzheimer. Alzheimer ni something very special because dia berkaitan dengan memori. Okay. Dan of course bila kita ambil topik ni tidaklah macam yang saya bincangkan. Saya akan make sure that we just finish about 1 hour. Okay, it's too long. Will make you something like feel boring and so on. So I try to make it as understandable, short and precise, concise and firm information. Kalau nak ikutkan dalam nota saya ni ada 37 muka surat yang saya sempat ambil daripada WHO, daripada George Hopkins, daripada Harvard, daripada banyak universiti, kajian dan macam-macam. Tetapi saya tak rasa boleh cover 37 pages, but it is for my information. Dan saya dapati bahawa ini satu-satu penyakit yang mana kadang-kadang kita tengok dalam banyak penyakit kita takut sakit, betul tak? Ramai antara kita, I feel like no, I don't want to get sick. Why? Because sakit ini menyakitkan. Kalau anda kencing manis, anda terpaksa makan ubat, terpaksa kawal pemakanan, terpaksa buat macam-macam. Sama juga dengan kencing darah tinggi dan sebagainya. Okay? Dan semua orang tak nak sakit. Okay? Tapi walau apa pun, dia bukan hanya sekadar tak nak, bukan hanya sekadar sebut saja tak nak. I don't like you, I don't like it, I don't like that, I don't like this. Tetapi mestilah ada prosedur dia, dia mesti ada SOP dia. Jadi untuk nak sihat dan tak nak sakit, mesti ada SOP dia. Dan apa yang berlaku pada hari ini adalah yang kita lihat, tak ramai pun orang yang sedar bahawa kesihatan itu sangat-sangat penting. Hanya selepas mereka sakit, baru mereka dapat mula memikirkan the first word that yang diorang sakit ni cari adalah, benda yang salah adalah suplemen. Dah sakit baru nak cari suplemen. Bila dah sakit, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, begitu kawan-kawan kita dekat luar sana, dalam pendidikan dan nutrition di Maxima, kita menegaskan bahawa kalau dah sakit, ambil ubat, jumpa doktor. Bukan dah sakit cari suplemen. Nak cari suplemen sebelum sakit. Itu namanya pencegahan ataupun proses tubuh merawat tubuh, yang mana yang kita tegaskan di sini.
Kerana makanan-makanan yang kita ada itu sangat-sangat popular, sangat-sangat bagus untuk diinteraksikan dengan tubuh. That is what kita forget about dia ada produk yang kat luar sana tu. Dan so tetapi berbeza dengan Alzheimer. Alzheimer ni kalau dia sakit yang tak nampak. Alzheimer ni, dan dia bermula seawal-awal pada usia, sebab dia kebanyakan orang yang dapat Alzheimer ni antara umur 60 ke atas. Orang yang akan dapat Alzheimer ni. Tetapi jejak saintis dah buat kajian menjejaki tangga proses, sebab dia tu satu proses yang sangat perlahan sehingga kan you tak sedar. Dia bermula antara 20 hingga 25 tahun sebelum. Meaning to say that kalau 25 tahun sebelum, kalau insiden ini banyak berlaku pada orang umur 60 tahun, bermakna seawal 35 tahun. Seawal 35 tahun. Ada kes yang direkodkan bahawa permulaan ini telah bermula sejak pada usia 30 tahun. Jadi itulah yang dikatakan yang masalah kelupaan yang sering kita layan dan kita tak berusaha pun nak improve. Lupa sikit-sikit kan, kita lupa, mula-mula kita lupa satu barang, kemudian tu kita lupa dua barang, kemudian tu kita lupa tiga barang, kita tak sedar pun. Jadi kadang-kadang kita lupa hari lahir kita sendiri pun kita lupa. Kita tak sempat nak beritahu pada hari lahir kita, hi, how are you? You talk to yourself, celebrate. Pernah tak you all buat? you celebrate birthday you sendiri. Jarang orang buat. Cuma yang selalu kita buat, kita harapkan orang lain celebrate kita. Actually, kita kena wish happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Kami Maggie. Kan? So, tapi ramai orang kadang-kadang dia just lupa. Apa lagi lah. Lepas tu anak dia punya birthday ke dia lupa. Wife dia punya birthday ke pun dia lupa. Wedding anniversary pun dia lupa. Nampak? Lepas tu soal apa ni, letak kunci tempat lain lupa, itu biasa. Letak kunci tempat lain, cari tempat lain kan. Kadang-kadang suara dalam melupa. Tadi buka kat mana, letak kat mana. Lepas tu mana pula aku punya spender dia. Kan lupa. Jadi macam itulah. Jadi benda tu berulang lama-lama, maka dia menjadi kebiasaan dan otak pula merasakan bahawa biasalah ni. Ni benda biasa ni, boleh buat lagi lah. Nampak? So di situ kita akan jadi masyarakat yang mula mengabaikan kesihatan mental. Tu. Jadi akhirnya yang kita takut adalah yang paling tak seronok apabila kita berhadapan dan disahkan ataupun mengalami kekusutan mental atau kecelaruan mental atau kelupaan yang membawa kepada demensia, yang nyanyuk yang lebih teruk. Alzheimer ini merupakan satu proses yang lama, yang dia sebahagian daripada demensia. Yang akhir sekali jawapannya adalah nyanyuk yang teruk habis yang namanya demensia. Yang itu out. Nama pun dia tak ingat, tarikh lahir tak ingat, dia dah kahwin ke belum pun dia tak ingat, dia ingat bujang je. Okey, dia ingat dia rasa muda je. So ini memang teruk. Okey. So Alzheimer ini merupakan satu proses. Banyak orang mengatakan bahawa dia merupakan proses penuaan. Actually, it is not because of penuaan. Ini datangnya daripada pemakanan dan juga environment dan juga genetik. Ada banyak kajian yang menjurus kepada bahawa ini bukannya penuaan yang biasa-biasa. Ini merupakan natijah kepada aging is aging. Semua orang akan melalui proses penuaan, tetapi tidak bermakna semua orang yang melalui proses penuaan akan menjadi Alzheimer. Nampak? Jadi ada option. Dia bermakna ada option. Jadi bagi orang yang memang sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat, buat exercise, ambil suplemen, buat routine check up dan tentu buat exercise, rehat yang cukup, tidur yang cukup, nutrition yang bagus, apa semua, insya-Allah
dan dia saling membaca, membaca, dia menggerakkan dia punya auditory, dia punya audio, visual dia sentiasa aktif. Dia suka membaca, dia suka menghafal, dia suka berinteraksi, dia suka bertanya, dia tidak menyendiri, dia tidak mudah melekatkan kemurungan dan sebagainya. Dan kalau dia ada penyakit-penyakit, contohnya macam comorbidity, darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, tapi itu sakit ini, tapi kontrol. Dia bukannya uncontrolled stage, kebanyakan yang jadi teruk tu adalah kerana inilah di faktor-faktor. Jadi ini yang akan mempengaruhi otak. Kerana apabila badan kita tidak diuruskan dengan baik, maka dia tidak akan berlaku tubuh merawat tubuh. Tubuh tidak akan mampu untuk merawat tubuh kerana pemakanan yang tidak sihat masuk dalam badan. Dan di antara kajian-kajian yang very popular yang menunjukkan bahawa Alzheimer ini terjadi adalah kerana gangguan kepada kita punya neurotransmitter. Ini ada yang buat kajian, dia kata is cholinergic. Ini acetylcholine kita terganggu. Memang ketumpatan ataupun cumulative of protein ataupun certain types of lemak dalam darah kita, yang mana dia menyalut neuron di luar. Apabila dia menyalut neuron di luar, dia akan mengganggu hujung neuron, hujung saraf. So dia akan lapik kat situ, maka synaptic ataupun plasticity tidak berlaku. The message punya posting tidak berlaku dengan banyak sebab terganggu, ada selaput di luar. Itu yang pertama, yang the most popular. Dan yang kedua adalah makanan dalam axon itu sendiri, dalam. Jadi ketumpatan lemak yang terlalu banyak menyebabkan dia menyekat, dia block nutrien, dia block nutrien dalam tu, sehingga kan pemakai neuron ataupun saraf itu akhirnya yang dalam tu akhirnya mati. Jadi inilah merupakan dua fenomena yang sering dibincangkan, yang sampai ke hari ini masih belum lagi menemukan jalan yang sah apakah sebenarnya yang menyebabkan Alzheimer ini berlaku. Tetapi kedua faktor ini telah pun dibuat kajian, dan kajian ini hanya dapat dibuat ke atas otak. Jadi sewaktu kita masih hidup, otak tak boleh ambil. Jadi sebab itu kajian kajian Alzheimer ini sangat perlahan kemajuan dia. Kerana apa? Sebab kalau kita nak ambil otak manusia yang sedang ada Alzheimer, tak boleh. Kita tak boleh nak ambil. Kalaupun kita buat MRI, yang kita boleh nampak hanyalah penguncupan ataupun pengucutan otak di sama ada sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Gangguan dia. Sama ada dia punya gray matter semakin mengecil, ventricle dia semakin mengecil, cerebral cortex dan sebagainya semua jadi kecil berbanding dengan sebelah lagi otak dia yang sehat. Jadi, tetapi untuk ujian yang sebenar, kalau kita nak ambil, kita kena ambil otak tu. Bila kita boleh ambil otak? Selepas orang tu mati. Jadi kajian untuk Alzheimer ini, untuk dementia ini sampai ke hari ini masih belum komplit. Sebabnya dia memerlukan lebih banyak otak. Orang yang dah mati, yang ada hubung kait dengan kehilangan memori, ambil otaknya dan dibuat kajian. Jadi sehingga ke hari ini. So, pakar-pakar neurologi, neurofisiologi dan sebagainya masih lagi membuat kajian. Ya, jadi seperti mana yang saya katakan tadi, bahawa Alzheimer bukan penuaan normal. Cuma yang kita takut adalah yang tak seronoknya. Kalau sebab itu hari ini kita nak nimbulkan kesedaran. Jangan tunggu masa dah lewat. Kebanyakan kita ni bila dah sakit baru kita cari ubat. Itu pertama. Ataupun bila dah sakit baru orang cari suplemen. Ini yang jadi masalah. Jika anda dah didekati ataupun dah ditemani oleh Alzheimer, untuk nak reverse balik sel otak ini supaya dia menjadi sihat bukan mudah. It's not easy. Jadi sebab itu kalau boleh kita malam ini nak menyedarkan pada siapa-siapa pun, masuk diri saya, kalau saya tak nak jadi macam mana orang lain ni. Sebab Alzheimer ni akhirnya
kalau kita dapat sakit lain, kita masih hidup dan kita masih ada kehidupan. Walaupun dalam keadaan kita sakit darah tinggi, kecil manis, obesiti, kemurungan, apa semua dan sebagainya. Okay, fine. Tapi kita masih ada kehidupan. Kita masih boleh operate. Kita masih, walaupun tak maksimum, tetapi kita masih boleh operate. Hari-hari kita masih boleh beroperasi, kita boleh keluar, boleh itu. Tetapi bagi orang yang dah kena Alzheimer, you lost your life. You hidup, tetapi you kosong. You tak ada past, you tak ada you diri sendiri pun you tak kenal, sejarah silam pun you tak ingat, masa depan pun you tak tahu. Jadi ini merupakan masalah kepada Alzheimer. Jadi topik kita malam ini adalah bukan hanya sekadar untuk menceritakan bahawa Alzheimer ini merupakan satu masalah kesihatan yang sangat-sangat prima, yang sangat-sangat prime, yang patut diberikan perhatian, kerana jumlahnya telah semakin hari semakin meningkat sejak daripada penemuannya yang pertama kali pada tahun 1901, yang mana dia ni didatangi oleh daripada seorang doktor, dia seorang pathologist dan juga seorang doktor psikiatri. Nama dia Dr. Louis Alzheimer di Frankfurt, Jerman. Itu mula asal dia. Jadi pada satu malam sewaktu dia sedang bertugas, angin sepoi-sepoi bahasa. Okey. So dia didatangi oleh seorang pesakit. Okey. Husband ni nama Carl. Dia bawa wife dia nak berusia dalam 51 tahun tak silap. Nama wife dia tu Augusti. So dia datang dan di malam itu yang bertugas on call di hospital di Frankfurt itu di Germany adalah Dr. Louis Alzheimer, nama dia. Jadi dia beritahu. Jadi Mr. Carl ni beritahu kata I cannot handle my wife. Sebab isteri saya ni telah lama mempunyai beberapa tahun yang lalu telah pun mengidap kelupaan, dia kata it's loss of memory. Tetapi sejak akhir-akhir ini semakin teruk sebab sikap cemburunya, paranoid dia teramat tinggi, dan kemudian itu dia didatangi dengan gejala mendengar bisikan-bisikan sewaktu orang lain tak bercakap tapi dia dengar suara. Kemudian tu dia punya jealousy, dia punya iri hati dia, jealous dia sangat-sangat tinggi. Dan dia sampai ke tahap paranoid yang mana dia merasakan bahawa husband dia membuat hubungan kulit dengan wanita yang lain. Dan dalam masa yang sama dia mempunyai sejarah yang conviction yang meyakinkan bahawa ada orang nak bunuh dia. Jadi ini merupakan satu keadaan sukar bagi Mr. Carl ni. Dia seorang berani untuk dia nak bekerja dan nak menguruskan kehidupan dia, nak menjaga isteri dia sangat-sangat sukar. Jadi sejak pada itu maka doktor di hospital telah pun mengambil dia, dimasukkan ke ward dan dirawat dan sehinggalah jadi berpandukan pada situlah sejarah Alzheimer ni. Jadi Dr. Louis Alzheimer ni mengumpulkan banyak nota. Hari-hari dia interview sehingga kan sampai satu tahap di antara ada ujian interview dia yang dilepaskan, yang di make public. Dia tanya kepada Augusti ni, dia tanya berapa lama dah you ada kat sini? Dia tanya masa dah masuk buat. Kata baru dalam, padahal dia dah lama masuk, dah setahun 2 tahun, tapi dia kata baru 3 minggu. Lepas tu nama dia siapa? Augusti. Tapi husband ni nama siapa? Augusti. Nama dia Augusti. Tapi dia yang dikenal hanyalah Augusti. Nama dia sendiri. Dia tak ingat lain-lain dah. So ini menarik minat Dr. Louis untuk memberikan perhatian yang sangat serius kepada pesakit dia ni. Sebab ini merupakan satu benda yang sangat-sangat baru yang dia tak pernah jumpa lagi. So sebab itu dia dimasukkan ke ward dalam pemerhatian Dr. Alzheimer. Dan banyak nota-nota yang dikumpulkan di situ berkaitan dengan pertanyaan. Jadi apa-apa yang ditanya, perempuan ni tak sure. Sehingga kan kalau tanya, you dah kahwin? You kahwin dengan siapa nama husband you? You dah kahwin? I'm not sure. Apa tu, siapa nama husband you? Augusti.
apa di Mrs. Augusti, yes, Mrs. Augusti. Padahal tu nama dia sendiri. So ini menyebabkan kajian yang sampai ke hari ini Dr. Louis Alzheimer ni hanya dapat kesan dua benda yang macam yang saya katakan tadi, faktor luar dan faktor dalam. Yang ini berlakunya kumulatif yang menyumbat salur saraf di luar dan juga dalam. Saluran yang di luar, gangguan yang saraf yang di luar akan mengganggu dia punya transmission of plasticity ataupun electric supply ataupun penghubungan antara neuron ke neuron. Dan yang dalam pula berlaku sekatan kepada pemakanan, nutrition. Dia di block kat dalam tu sehingga kan axion sel saraf dalam tu menjadi kecut dan mati. Okey, dan didokong oleh banyak lagi lah hipotesis yang masih perlu dibuktikan sehingga ini. Tapi walau apa pun yang nak kita tak perlulah nak tahu sangat tentang patofisiologi ini, kerana patofisiologi ini subjeknya sangat-sangat luas dan we only discuss with medical doctors or the medical professionals. They can understand how does this pathophysiology goes, you know. Tetapi untuk kita yang memahami ini bahawa adalah kena ingat bahawa penyakit Alzheimer ini hadir. Penyakit Alzheimer ini memang wujud. Dia macam COVID juga. Dia bukan satu benda yang diangan-angankan ataupun sel otak merosot dan mati. Kita kena dalam Dr. Zainal. Okey, mungkin line Dr. Zainal putus ni. Dr. Zainal. Okey, rasanya line Dr. Zainal dah terhilang. Mungkin line dia ada problem. Saya minta je sebaik anda untuk tunggu sebentar. Saya akan hubungi Dr. Zainal sekejap ya. Okey, Dr. Zainal. Okey, Dok, line okey? Okey. Alright. Hai. Ini Alzheimer pun marah dengan saya ke malam? Line Dok macam sangkut-sangkut sikit. Hari tu Doktor, line doktor sangkut. Line doktor hilang. Okey, mungkin problem line connection doktor ada masalah. Okey, sebentar. Aduh, kenapa ada gangguan malam-malam ni? Dok, line okey tak? My line is okay, full. Okey, dia sangkut-sangkut sikit. So, okey, now macam okey sikit. Alright. Okay. So, jadi dia bersangkutan dengan neuron. Maknanya kita punya transformation of information, the content menyebabkan itu semakin slow dan menyebabkan kita mula datang dengan kelupaan. Dan biasanya kita seronok dengan lupa ni, kita rasa seronok. Hilang kunci, lepas tu jumpa, lepas tu kadang-kadang sampai ke tahap parking kereta, di situ
benda mula parking kereta tak ingat parking kat mana, tu dah berat dah tu. Kemudian tu bawa pula kadang-kadang bawa anak-anak kita pun tak ingat. Anak-anak dah tinggal kat belakang ke bawa ke tak bawa ke dan sebagainya. Ada pula separuh tu kadang-kadang bila dia pergi dengan kereta balik dengan bas. Ini dah mula. Ada banyak gangguan-gangguan mental kat situ. Dan ini banyak berlaku sebenarnya. Tetapi kita rasa bahawa mungkin itu just okay lah. You seronok. You feel happy about it. Tapi sebenarnya itu adalah penanda aras mula-mula akan berlakunya proses Alzheimer ni. Jadi jangan ingat bahawa kita hanya orang yang berumur 60 tahun ke atas saja yang bermasalah Alzheimer. Tetapi 30 tahun ke atas telah pun bermula proses ini. Jadi kita kena ingat. So, seperti mana yang saya katakan tadi, bahawa apabila kita dapat Alzheimer, kita akan mengalami satu kehidupan yang kosong. Itu yang jadi masalah, sangat sedih. Sebab you hilang segalanya, you hilang wife you hilang anak you hilang memori tentang diri you hilang you punya past. Dan you tak ada fikir tentang future. Because you di sinilah yang kita takut. Dan kos untuk nak merawat orang Alzheimer ini bukan mudah. It's not easy. Dia perlukan pemerhatian yang sangat-sangat rapi. Jadi saya ambil satu artikel yang mana dalam satu kajian yang dibuat oleh Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia, yang mana dia mengatakan bahawa pesakit Alzheimer perlu penjagaan rapi. Yang paling penting sekarang ni adalah kita nak kena sedar bahawa Alzheimer itu memang ada dan dia berlaku selalunya pada usia 60-an. Tetapi proses untuk dia berlaku seawal 30-an. Itu di antara beberapa fakta yang you kena ingat. Dan orang-orang yang terdedah kepada masalah Alzheimer ini atau kelupaan ini adalah orang-orang yang ada gaya hidup yang tidak sihat. Terutamanya bagi yang ada masalah-masalah kesihatan seperti darah tinggi, sakit jantung, darah kencing manis, obesiti, kemudian tu ada pemurungan dan sebagainya, ada yang perkara-perkara yang berkaitan dengan mental, dan ini akan melarut pergi kepada Alzheimer. Jadi perkara-perkara ini. Jadi ini telah pun mendapat perhatian daripada Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia, MyAgeing, yang mana dalam artikel itu mengatakan bahawa keupayaan mental yang terjejas teruk menyebabkan pesakit sukar menjalani kehidupan seharian dan memerlukan penjaga untuk mengawasi dan menguruskan keperluan mereka untuk jangka masa panjang. Jadi untuk makluman, dalam kajian ada yang mengatakan bahawa jika anda mendapat because orang yang dapat Alzheimer ni, dia tak ingat makan, dia tak ingat minum, dia tak ingat mandi, dia tidak ingat everything. Dia sampai ke satu tahap di mana dia tak ingat apa. Dan kita kena uruskan dia. Kan? Berak dia, kencing dan sebagainya. It's very serious. Dan ramai orang yang ada masalah ni. Dan kemudian itu dalam kajian ini dia kata antara isu yang timbul yang melibatkan pesakit Alzheimer ialah kebanyakan penjaga atau ahli keluarga tidak menyedari bahawa warga emas di bawah jagaan mereka mengidap penyakit berkenaan. Sebab dia tidak datang dengan tanda yang sangat yang macam darah tinggi kita boleh nampak bacaan ni, kalau diabetes bacaan gula dia, tapi yang ini tidak, dia pasal dia slow. Dia secara perlahan dia membina dalam keluarga kita sendiri dan kita tak perasan. Kadang-kadang kita keluar pagi, kita balik malam, kita keluar pagi, kita balik malam. Terutamanya bagi pasangan ataupun keluarga yang hidup dengan ahli keluarga yang lebih tua. Jadi kadang-kadang mereka tak perasan. So ini kerana kebanyakan pesakit tidak didiagnosis di samping terdapat ahli keluarga yang melihat perkara ini sebagai proses normal dan tidak memerlukan tindakan lanjut. Itu sebabnya kadang-kadang kita rasakan bahawa kita terlepas pandang masalah Alzheimer. Dalam kajian ini juga dikatakan bahawa sebahagian daripada ahli projek kajian jangka panjang mengenai kerapuhan kognitif yang melibatkan kolaborasi penyelidik daripada berbagai institusi pengajian tinggi di Malaysia berkata, penjaga pesakit Alzheimer perlu terlebih dahulu maklum akan tahap-tahap penyakit berkenaan. Jadi kita harap
maklumat yang saya sampaikan pada malam ini akan menjadikan kita orang yang lebih waspada, terutama pada taraf diri kita sendiri, tahap mental kita sendiri. Kita kena ingat bahawa jika ada sesuatu yang luar biasa, kita kena berhati-hati. Kita jangan layan. Kita jangan jadikan bahawa lupa itu biasa. Lupa is not biasa. Sikit-sikit itu okay, fine. Tetapi jangan jadikan dia satu turutan ataupun satu ikutan. Maknanya hari ini lupa, besok lupa lagi, lusa lupa lagi. Daripada satu barang, kita lupa 2 barang, 3 barang, 4 barang. Kita ada banyak pada yang selalunya kita buat, akhir-akhirnya kita tak buat. Jadi itu sangat-sangat bahaya. Jadi Alzheimer tahap ringan biasanya melibatkan perbuatan berulang-ulang, bercakap perkara yang sama, mengalami masalah mencari perkataan, nama dan objek. Jika anda dah mula merasakan yang ini dan sering menghilangkan barang atau kehilangan barang. Jadi kalau ini berlaku, maka ini dinamakan pada tahap awal atau tahap ringan atau pagi dan tahap awal. Jadi kena hati-hati tu. Maknanya kadang-kadang kita bercakap, kita ulang benda. Kejap-kejap kita ulang balik. Kejap-kejap kita ulang balik pada the same person. Kau ingat kau jangan lupa kan. Kau ingat kau jangan tak buat. Dia benda ni dia tak confident. Dia rasa macam ada benda yang tak kena. So kalau itu sedang berlaku pada diri kita, tolong ambil maklum bahawa ini merupakan antara sebabnya dan ini berlaku pada semua orang, termasuk dengan saya sendiri. Dan saya kena berhati-hati juga. Dan sebab itu saya banyak mengatakan bahawa 3 rukun kesihatan yang sangat penting dalam PSIMA adalah makanan seimbang, yang ini kita punya suplemen sangat-sangat bagus, rehat yang cukup dan senaman. Ini kena perlu buat. Bila kita buat senaman, kita akan repeat, kita akan mendatangkan oksigen dalam paru-paru, dalam otak kita dan buat pergerakan yang is firm of the body. Dan untuk makanan pula, kerana kita ada nutrition yang sangat bagus dan kita dapat semua, terutamanya vitamin B kompleks. Saya akan usik sekarang. Di antara makanan-makanan yang menyebabkan kita mendapat Alzheimer adalah kerana kita kekurangan kumpulan makanan yang berkaitan rapat dengan kumpulan B kompleks yang ada choline, biotin dan sebagainya. Okay? Dan yang ketiga adalah kerana kita tidak mempunyai rehat yang cukup. Kita terlalu sibuk. Kita sehingga lupa untuk menjaga diri kita sendiri. Minum yang tak cukup, rehat yang tak cukup, tidur yang tak cukup dan sebagainya. Ditambah pula dengan amalan-amalan yang tidak sihat seperti minum alkohol jika ada ataupun merokok dan perkara-perkara yang keadaan sekeliling, environmental, dan dan sekarang ni tengok kalau kita tengok contoh macam udara kita yang tak bersih, air yang tak bersih. Jadi ini menjurus kepada kerosakan pada tubuh kita kerana dia akan membentuk radikal bebas. Ini di antara ejen-ejen yang membawa kepada Alzheimer. Okay, so dan bagi tahap sederhana pula, mereka mudah hilang arah walaupun berada di tempat yang biasa. Kadang-kadang kita pergi tempat yang biasa. Ini di antara perkara, saya ulang balik. Alzheimer tahap ringan, biasanya melibatkan perbuatan berulang-ulang, bercakap perkara yang sama, mengalami masalah mencari perkataan. Kadang-kadang kita rasa, benda alamak, ini apa? Yang tu tahu. Ada kita nak sebut sesuatu tapi kita hilang ayat. Bantu kadang-kadang kita boleh suka mencari nama sesuatu ataupun objek. Kadang-kadang kita nampak benda tu, alah, apa benda ni aku, alah, nampak dia suka, dia padahal tu pensel tapi dia nak nyebut kadang-kadang tu suka tu, kan? Teko ke, kuali ke, kan? Macam-macam. Jadi kan itu dah mula. So dan sering kehilangan barang atau menghilangkan barang. Okay, so ini fakta. Itu peringkat awal. Tahap sederhana pula, mudah hilang arah walaupun berada di tempat yang biasa. Mereka berada di mana sering kali memerlukan bantuan untuk tugas harian. Kerja yang dia biasa buat, tapi sejak akhir-akhir ini, dia merasakan dia perlukan bantuan. Dia perlukan bantuan untuk dia selesaikan kerja-kerja dia. Itu, jika ini berlaku pada anda, maka you are already in tahap sederhana ke arah Alzheimer. Ini proses dia. Anda dah mula mendapat Alzheimer dah tu. Tapi Alzheimer di peringkat sederhana. Alright? Sebab Alzheimer ni dia proses ke arah demensia, nyanyuk yang habis teruk punya.
Jadi sekarang ni yang kita bincangkan ini adalah bukan demensia, bukan nyanyuk tu, tetapi proses yang dinamakan penyakit Alzheimer ni. Ni sekarang ramai, jangan kata kita macam saya cakap lah, kita rasa oh kita masih muda, tak ada Alzheimer. You are already in the Alzheimer zone. Tinggal lagi you tak perasan. Jadi malam ni saya bacakan daripada kajian. Ya. Dan kemudian tu seperti kadang-kadang kita rasa macam nak cari baju tak jumpa, atau kadang-kadang kita minta bantuan untuk orang lain nak pakaikan baju kita atau membersihkan diri contoh kan. Sampai kadang-kadang kita mandi pun kadang kita lupa gosok gigi, lupa sabun, lupa. This is very true, it's happening. Dan ini kajian ini telah menunjukkan bahawa ketika ada berlaku keadaan ini, anda telah masuk ke Alzheimer tahap sederhana. Dan tahap teruk, tahap yang ketiga adalah pesakit memerlukan bantuan penjaga sepenuhnya kerana mereka sudah tidak dapat memahami perkataan yang biasa digunakan dan tidak mampu menjaga diri sendiri lagi. Nah, ini yang kita takut. Apabila kadang-kadang kita rasa it's okay, it's fine. But one day you bangun, you tak tahu diri you siapa, you tak kenal. Even kalau you dapat kenal kejap, lepas tu you lupa balik. You kenal sekejap, lepas tu you lupa balik. Ini banyak. Ini yang sedang berlaku sekarang dalam kita punya persekitaran. Ada yang dikatakan apa ni 1 second syndrome. Dia bercakap, lepas tu dia lupa. Dia cakap, apa tadi? Aku tadi kan aku dah pergi ya. Macam tu lah. Ataupun dia sedang cakap, dia tanya kita balik. Kau siapa? Ada orang macam tu betul. That is 1 second syndrome nama dia. Yang mana dia dah cakap, dia bercerita tentang husband dia cerita tentang anak dia pergi Amerika, alamak, I love, lepas tu lupa. Kau siapa? Oh ya, nampak. Tu. Ini memang berlaku pun. Dan ada orang yang pula pergi kerja, dia balik tak tahu jalan. Pun ada. Parking kereta di komplek, lepas tu dia tak ingat tingkat berapa. Dia round satu komplek sampai sudah tak jumpa. Ini berlaku. Kadang-kadang ada pula yang terpisah. Dia jalan lain di tempat lain, lepas tu tak tahu. Dengan wife dia, dengan anak dia, apa semua dia nak cari balik. Ini berlaku. Ada pula yang bila dia pergi kedai makan, okey, lepas tu dia lupa yang di makanan yang sampai tu dia order. Ini pun berlaku. Ada lepas separuh tu dah makan, tapi dia rasa macam dia dah bayar. Dia jalan keluar tu. Ini pun berlaku. Ini di antara perkara-perkara yang perlu kita lihat. So dalam kajian ini dia kata kita tidak mahu kegagalan penjaga pengurus pesakit ini disebabkan mereka berhadapan dengan masalah lain. Ya. Dan kemudian tu katanya sambil menambah, Alzheimer membuatkan pesakit seolah-olah hanyut dalam dunianya. Dia orang Alzheimer ni sama macam orang gila jugalah. Dia ada alam dia sendiri. Dia dah membina alam dia sendiri. Dia dah masuk ke dalam zon itu, zon Alzheimer tu dia hilang. Ini yang kita takut. Kita kehilangan, ibarat macam bila kita mendapat Alzheimer ni, kita hilang hidup kita kehilangan everything. Kita tidak akan mampu untuk mengingat. Kadang-kadang orang tanya kita nama kita pun kita tak ingat. Rumah kita di mana pun kita tak ingat. Isteri kita sendiri pun kita tak kenal. Jadi apa keadaan hidup yang macam ni? Ini yang kita takut, yang kita khawatir untuk yang sekarang ini sedang rancak terjadi dalam kalangan masyarakat kita. Selain daripada penyakit-penyakit morbidity yang lain, kecil manis, darah tinggi, sakit jantung, sklerosis, apa semua dan sebagainya, dan gouty arthritis dan sebagainya. Okay? Jadi kalau boleh kita minta sama-sama menggunakan produk-produk nutrition yang kita ada ini supaya mengelakkan kita daripada mendapat penyakit Alzheimer. Dan seperti yang saya katakan tadi, Alzheimer ini merupakan satu topik yang jarang-jarang dibincangkan. Tapi alhamdulillah, insya-Allah malam ini saya ada kesempatan untuk mengingatkan anda bahawa kita tidak jauh daripada Alzheimer. Tolong berhati-hati, tolong ingat ya. Jadi dalam kajian ini juga mengatakan bahawa Alzheimer membuatkan pesakit seolah-olah hanyut dalam dunia imajinasi mereka sendiri dan boleh mengakibatkan penjaga tidak mampu memahaminya. Confirm. Dan untuk orang nak memahami keadaan kita ni, because dia akan ada tingkah laku yang suka dijangka. Orang tak ada fikiran, dia tak tahu bahaya. Dia tak tahu yang api itu bahaya, dia tak tahu yang pisau itu bahaya, dia tak tahu yang terjun itu bahaya, dia tak tahu yang
yang air itu bahaya, dia tak tahu. Yang hujan itu bahaya, dia tak tahu. Everything is out already. Habis. Dia life dia tak ada dah. Dia menjadi orang yang sangat-sangat perlukan penjagaan yang sangat-sangat rapi. Kalau kita rasa jaga orang stroke itu susah, jaga orang Alzheimer, Masya Allah, lebih menyusahkan. Lebih menyusahkan. Anda boleh kehilangan dia. Dia boleh keluar rumah tanpa anda tahu. Dan tiba-tiba hilang daripada rumah. Nak cari kat mana? Dia boleh start kereta. He can drive. Okay? But some people, they can drive but they don't know where to go. Dan dia akan memandu. Sebab itu ada orang yang kadang-kadang pergi masuk ke lorong yang bertentangan menentang arus dan sebagainya. Ini merupakan perbuatan yang tak normal. Yang hari ini banyak kita tengok berlaku insiden. Kenapa pula lorong yang bertentangan kita masuk buat kereta? Itu menunjukkan apa? Jadi itu menunjukkan di antara tanda-tanda bahawa penyakit ini sedang berleluasa mengganggu kita punya neuron. Dan memang wujud dalam kalangan masyarakat kita. Okay? Dan dalam persekutuan pertubuhan penyakit Alzheimer antarabangsa, mereka berpesan tingkat ilmu dan kesedaran. So malam ini kita ingin melihat perusahaan kasih saya malam ini adalah selain daripada kita ada nutrition untuk badan kita, untuk tubuh rawat tubuh kita, contohnya macam EFX especially yang ada complete vitamin B12, membantu ada complete range of good enzymes, membantu yang boleh enhance new cells. Tetapi yang paling bagus adalah yang yang boleh kita bawa untuk kita ketengahkan adalah kita punya PRX. Yang itu kan saya sentuh yang akhir sekali. Ya. So malam ini kita akan berkaitkan macam mana kita punya PRX monofenol kita ini boleh membantu orang-orang yang macam ini. Terutamanya macam saya sendiri telah masuk usia emas. Dan inilah saatnya yang mana saya dapat rasakan kadang-kadang memang saya ada kelupaan, tetapi saya tidak jadikan itu sebagai satu kebiasaan. Dan saya cuba mengatasi kelupaan itu dengan sebaik mungkin. Dan dalam masa yang sama, saya selalu membaca, mengingat. Dan sebab itu saya tidak segan silu untuk mengambil tanggungjawab ini, untuk berinteraksi dengan anda supaya saya membaca dengan lebih banyak dan cuba recall dengan lebih banyak. Ini akan membantu neuron saya lebih aktif. Dalam masa yang sama, saya tak lupa saya bagi dia makan. Jadi saya ambil saya punya maximal nutrition. Contohnya macam EFX, dan saya banyak bergantung kepada EFX. Saya ambil kadang-kadang 1 gram, kadang ambil 2 gram, kadang-kadang ambil 3 gram, kadang-kadang ambil 4 gram. Because that is my nutrition. Because I need, my body needs, my brain needs, my muscle needs. Jantung I perlu, buah pinggang I perlu, not everything. And then my new cells perlu ada. Okay. So sebab itu dinamakan kajian fakta, itu dinamakan clinical studies. Dan kita tak tunggu orang lain nak mengatakan, oh tengok makcik ni bila dia makan EFX jadi gini-gini. Tak perlu, tak payah. Sebab itu bila kita bawa produk-produk kita di luar, kita tekankan bahawa this is the study. And this is the time that everybody must take maximal nutrition. Di situ kita letakkan bahawa di mana tingginya ilmu yang kita dapat dalam maximal nutrition, dan produk-produk yang didatangkan khusus dalam maximal nutrition adalah produk yang disokong oleh kajian. Jadi kita tak perlu tunggu orang makan baru dapat hasil, tetapi kajian dah buat dulu, mendahului dulu. Kajian dah buat dah buktikan bahawa untuk orang yang bermasalah kesihatan dan untuk tubuh merawat tubuh mampu dilakukan. Okey, so termasuklah Alzheimer ni. Jadi dengan nutrition kita yang ada, kita jangan tunggu, kita cerita pada orang bahawa what you need is not to treat but to prevent, ataupun to slow down the process by menggunakan apa? Dengan cara mana-mana. Kita masukkan nutrition yang sangat-sangat bagus, yang telah dibuktikan secara saintifik dan klinikal. Itu tugas kita. Bukannya kita pergi cari orang yang dah sakit, kita cari orang dah confirm Alzheimer, you nak rawat. Confirm, tak boleh. Ubat pun tak dirawat Alzheimer. Apa lagi lah kita nak masukkan nutrition pada saat yang lewat itu. Nak rawat Alzheimer, rawat sekarang. Nak rawat diabetes, rawat sekarang. Nak rawat kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, buah pinggang dan sebagainya, rawat sekarang. Sebelum kena penyakit-penyakit ini. Rawat now. So that is the standard of our nutrition. So to all my members, I would like to remind you that you have to do this. Okay, cuma malam ini kita just sembang-sembang atas santai untuk satu topik yang mana jarang-jarang kita bincangkan, yang
kalau orang nak ingat pun cuma setahun sekali lah. I think hari apa ni Alzheimer sedunia 15 September tak silap. Apa? 15 September berapa bulan tu lah. November something like that lah. November, 15 November. Sambutan hari Alzheimer. Dan itu pun setahun sekali je. Kan? Hari yang itu pun tak ramai orang yang ambil point pun cerita pasal Alzheimer ni. Jadi kita malam ini kita dapat sedikit tingkatkan ilmu dan kesedaran. Tujuan topik ini adalah untuk meningkatkan kesedaran. Dalam satu statistik yang dikeluarkan oleh Persekutuan Pertubuhan Penyakit Alzheimer Antarabangsa, dia kata Alzheimer di seluruh dunia dijangka meningkat dari 35.6 juta pada tahun 2010 dijangka akan meningkat kepada 65.7 juta pada tahun 2030 dan 115.4 juta menjelang tahun 2050. Ini kajian. Diorang dah buat, dah prepare. Statistik ini dah ada. Daripada tahun 2010, 35 juta satu dunia akan menjangkau kepada 2030 sebanyak 65.7 juta dan dijangka pada tahun 20 tahun selepas itu 2050 meningkat kepada 115.4 juta orang. Bayangkan 114 juta orang merayau, tak tahu hala, tak tahu makan minum, tak tahu siang, tak tahu malam, tak tahu pukul 2 pagi, tak tahu pukul 3 pagi, tak tahu asal mana, tak tahu duduk mana, tak tahu nak makan apa, tak tahu nak buat apa, tak tahu nak ke mana, tak tahu nak apa-apa pun. 115 juta orang. Bayangkan, ini akan terjadi. So, jangan masukkan diri kita di antara kelompok inilah, itu yang kita minta. Kan? Okey. So pada tahun 2020 kajian di Malaysia kita ada lebih kurang 3.4 juta tahun 2020. Tak tahun lepas kan. Yang dah ada kat Malaysia ni 3.4 juta. Penduduk kita mencecah hampir 33 juta. Jadi hampir 1 dalam 10 orang. Statistik. Dia 11% daripada populasi Malaysia sekarang ni. Jadi bermakna setiap seorang daripada 10 orang Alzheimer. Dia macam diabetes juga. 4 orang, 1 diabetes. Dulu 10 orang, 1 diabetes. Sekarang ni diabetes setiap 4 orang, 1 diabetes. Nampak? Alzheimer pun dah sama juga. Jalan 10 orang, 1 orang dah mula dapat Alzheimer. Bukanlah Alzheimer yang ni, tapi dah mula dapat Alzheimer. Tanda-tanda macam saya cakap tadi lah. Dia rasa ada apalah, motor aku tadi letak kat mana. Dia cari tempat lain. Pak motor. Ataupun dia pergi makan, lepas tu dia tak tahu, tak ingat. Dia letak kereta kat mana. Itu dah mula tu. Ni tanda-tanda. Orang-orang macam ni dah ada dalam masyarakat kita. Kan? Saya pun kadang-kadang terkena juga. Kadang-kadang pergi komplek. Lepas tu saya pastikan sebelum saya pergi mana-mana, saya ambil nombor tiang, saya ambil gambar. Takut jangan. Takut bukan apa, bukan takut itulah. Saya ingat betul-betul di mana eskalator saya masuk, di mana eskalator saya keluar, di mana saya naik, di mana saya turun, saya pastikan. I train. Supaya sambil itu langkah penjagaan, ambil foto. Snap. Yang itu kan. Jadi kena ambil langkah-langkah perlu. Okey. Ambil nutrition tu. Apa lagi lah kalau orang-orang yang memang tak jaga. Yang kebanyakan orang rasa macam it's too expensive to buy nutrition. Tapi bagi saya, no, you have to spend. Jadi inilah di antara tanggungjawab kita sebagai pengusaha Maxima, membawa maklumat-maklumat ini kepada orang luar kat sana, orang ramai kat sana supaya mereka faham apa pentingnya nutrition. Bukannya cari nutrition selepas dah sakit, tetapi cari nutrition sebelum. Okey? Alright, ubat hospital, yes, betul. Ada ubat-ubat yang mana ada side effects. Kebanyakan ubat-ubat hospital memang ada side effect. Okay, so we are not going to exonoxia because itu di antara proses dalam proses along the line dalam Alzheimer juga. Okay, itu merupakan kumpulan-kumpulan memory dalam kumpulan Alzheimer. So hari ini kita hanya fokus kepada
proses ataupun kesedaran tentang Alzheimer ni. Alright? Kita bukannya nak membincangkan sangat tentang Alzheimer ni, bagaimana kita nak merawat, tidak. Tetapi kita cuma timbulkan kesedaran. Dalam masa yang sama kita cuba hubung kaitkan dengan nutrisi yang kita ada. Itu ya. Dan dalam satu cara ini, apa yang kita nak menguruskan orang ini bukan seperti kita menguruskan temporary memory loss ke ataupun is going to be permanent ke. Daripada temporary tu dia akan jadi permanent. Daripada Alzheimer dia akan terus pada dementia. Ini yang kita takut. Jadi sebab itu kita block, kita masuk di tengah-tengah ni sebelum menjadi lebih teruk, kita kena push kita punya EFX dan juga BRX. This is very good because BRX kita memang ada kajian untuk student, especially untuk student, untuk ni. Tetapi untuk yang aging, untuk older patient, untuk orang-orang yang bermasalah yang dah berumur, kita punya BRX sangat-sangat mantap. Sebab kajian dia telah pun menunjukkan itu. Bukannya tujuannya untuk menghindari untuk merawat Alzheimer, tapi untuk menghindari kita daripada masuk ke zon proses yang melibatkan Alzheimer. Sebab itu kita memang ada kajian-kajian itu. Sebab itu saya katakan di Maxima kita tak tunggu testimoni. Kita akan hanya bersandarkan kepada kajian yang telah dibuat lama, lebih dahulu. Kita dah ada neurophenol, kita dah ada mimophenol sekarang ini. So projek ini telah lama diuruskan, telah pun dibuat kajian. Jadi datang masalah-masalah ini kita cuma ambil dan tujukan kepada orang yang bagi tahu. So kita kena ambil at least is 600 mg per day. Alright? Kita punya BRX. So kita kena ambil 600 mg. Okay? So tak silap saya BRX satu vial tu 300 mg. Jadi kita kena ambil 2 vial 600 mg setiap hari as a prophylactic. Ambil nutrition ni. Dalam masa yang sama kalau ada EFX, ambil EFX 2 gram untuk rangsang sel induk baru, sel induk dewasa, untuk bantu tambah neuron, untuk menguatkan picosainin dan juga untuk melancarkan kita punya perbekalan phenethylamine untuk membantu kita punya neuron. Okey. So kombinasi EFX dan BRX ini sangat-sangat penting untuk kita punya prevention, untuk mengurangkan. So dalam masa yang sama kita ada tanggungjawab. Bukan hanya bergantung pada nutrisi, tapi kita juga kena jaga pemakanan yang seimbang, aktiviti dan rehat yang cukup. Dalam masa yang sama tolong banyakkan membaca. Membaca, mengingat, membaca, mengingat, membaca, mengingat. Jangan elak daripada malas membaca. Sebab itu pada usia-usia kita macam sekarang ini, terutamanya bagi kita yang Islam ini, untuk membaca Al-Quran lebih banyak. Iqbal ada yang ikhlas, ada yang sebagainya. So yang itu. Jadi ini akan membantu anda untuk merumuskan supaya pemikiran anda tidak lari jauh daripada keadaan sekarang. Kerana Alzheimer ini merupakan satu penyakit yang suka dirawat, sangat suka dirawat. Ya. Orang diabetes dia tak boleh hilang pergi mana-mana. Dia akan balik ke rumah. Tapi orang Alzheimer kalau dia keluar, dia belum tentu dia balik. Dr. Zainal. Okey, saya rasa lain Dr. Zainal ni ada problem sikit. Belum tentu dia balik. Mana ni? Tahulah ke depan tu Pakcik rumah kat mana? Dia tak boleh jawab. Itu masalah. Ini banyak berlaku. Banyak orang yang jumpa benda ni. Naik bas sampai perhentian bas. Orang dah turun, dia tak turun lagi. Sampai kat situ, orang tanya dia, pakcik nak pergi mana? Saya tak tahu. Saya ingat tadi nak balik rumah. Rumah pakcik kat mana? Saya pun tak ingat lah rumah saya kat mana. Ni mana nak hubung dekat mana? Nak hantar balik polis? Penuh balik polis. Kan? Ini saya pernah lihat sendiri sakit-sakit yang macam ini. Saya pernah berjumpa. Ya. Jadi sukar. Jadi bila kita nak
nak menjaga orang ni sangat-sangat kuat. Jadi hari ini kita dah berbincang sedikit sebanyak. So masa dah lebih kurang 10 dah. Jadi tak banyak yang kita boleh bincangkan. Kita bukannya nak bincang secara menyeluruh atau mendalam, tidak. Tetapi sekadar malam ini nak mendatangkan apa tu, nak mendatangkan kesedaran. Projek kita apa yang boleh dilakukan oleh nutrisi kita. Nutrisi kita merupakan satu datangkan dan dihasilkan begitu sangat-sangat eksklusif dan sangat-sangat berbeza daripada penyediaan apa-apa yang dibuat oleh MLM yang lain. Kerana kita di sini sangat-sangat bertanggungjawab dan produk-produk kita sangat-sangat berintegriti. Jadi apabila kita membincangkan soal contohnya macam minda, apa yang sokongan yang boleh dibagi oleh AFX, kita ada kajian-kajian dia. Kerana kita ada kajian yang menunjukkan bahawa phenethylamine membantu rangsangan sel hidup yang baru. Dan apa yang berlaku pada BRX, kita ada kajian-kajian untuk bukan hanya untuk orang yang muda, tapi juga orang yang dewasa dan Doktor, Dr. Zainal mungkin tak dengar tu. Line dia mungkin ada problem sikit pada malam ni. Kita cuba dapatkan Dr. Zainal sebentar ya. questions. Syazah? Ya saya doktor. Doktor, line doktor sangkut. Oh, Sangkut-sangkut. so sepanjang yang tadi pun memang sangkut-sangkut juga? Yang ni dah okey. Okey, so ada apa-apa? Ada apa-apa soalan yang boleh kita Ada doktor. Okey, yang boleh so kita jawab? okey, Discussion. boleh. So soalan pertama adalah daripada Encik Anwar Abdullah. Dia tanya, Doktor, saya ada 2 soalan. Bagaimana AFA boleh membantu mengelakkan penyakit Alzheimer atau demensia? Okey, AFA merupakan satu makanan yang very full dense dan dia kaya dengan vitamin B kompleks. Semua kumpulan B kompleks yang diperlukan oleh otak kita ada di situ. Kemudian itu kita juga boleh merangsang sel hidup dewasa. Jadi menggantikan mana sel-sel yang dah mati dan dia akan digantikan dengan sel-sel yang baru, sel-sel neuron yang baru. Itu dah pun dibuktikan secara klinikal. Dan kemudian itu kita juga ada satu ejen yang nama dia picosanine. Yang ini untuk mengelakkan daripada radangan otak ataupun berlakunya inflamasi untuk mengurangkan serangan-serangan faktor-faktor seperti radikal bebas ke dalam sistem saraf kita dan saraf tunjang dan otak. Dan kemudian tu ada satu lagi faktor yang paling penting, kita ada phenethylamine yang mana memang sangat-sangat bagus untuk merangsang, membantu neurotransmitter dan juga untuk membantu rangsangan penyambungan saraf di antara neuron ke neuron, dan dia mengaktifkan dan dia merangsang serotonin dan sebagainya. Okey, untuk pemikiran kita yang lebih jelas dan membantu kita untuk lebih energi, metabolisme tubuh kita juga lebih aktif. So EFX ni sangat-sangat berguna kepada manusia actually. Dan kalau kita nak bandingkan dengan makanan-makanan yang dikatakan ada 9 dalam 1, 10 dalam 1, tidak boleh lawan dengan AFA. Sebab AFA ini merupakan satu makanan yang dalamnya ada 64 dalam 1. Jadi 64 nutrisi dalam 1. Kita tak perlu 64 dalam 1, tapi kita cuma ada satu yang ada 64. So itu that is the strength of AFA. Dan juga perlu kita ingat bahawa AFA ada kajiannya yang tersendiri yang menunjukkan bahawa dia mampu mengandungi berbagai nutrisi, berbagai enzim, berbagai rare enzim, phytonutrient dan sebagainya. Dia ada kajian daripada 1. Tapi kalau berbandingkan dengan ada 9 barang atau 10 barang dicampurkan jadi 1, yang itu tak ada kajian. Jadi itu tidak mampu
dalam satu contoh bekas, maknanya EFA saja. So complete, just solid. Tapi bila dalam satu bekas, dalam satu garaj, kita masuk dalam 10 kereta. Jadi maknanya kereta tu kita kena potong-potong. Jadikan kecil supaya boleh masukkan. Itu juga berlaku dalam produk, sama juga. So itulah beza kekuatan Maxima. Jadi produk kita apabila ada dalam satu dan ada semua berbanding dengan semua dalam satu, sangat-sangat jauh beza. Okay? Alright. So insyaAllah. Jadi tolong istiqamah dengan produk-produk kita ni supaya kita kena ingat bahawa konsep pemakanan kita di sini adalah bukannya untuk nak merawat Alzheimer, tetapi nak membantu tubuh kita supaya mampu merawat tubuh. Jantung boleh rawat jantung, buah pinggang boleh rawat buah pinggang, darah boleh rawat darah, saraf boleh rawat saraf, tulang boleh rawat tulang dan sebagainya. So sebab dia ada satu proses yang dipanggilkan seimbangan ataupun homeostasis. Ini sangat-sangat penting. Sebab itu nutrisi dalam Maxima ini, alam apa keadaan sekalipun, kita tak nak pandang kau ada Alzheimer ke, kau tak ada Alzheimer ke, tapi yang pentingnya kau kena ambil nutrition ni sebab kajian menunjukkan bahawa dia boleh dan mampu untuk tubuh merawat tubuh dalam apa keadaan sekalipun untuk menghindari kita daripada berhadapan dengan masalah-masalah neurodegeneratif ataupun degenerative, neurodegenerative dan sebagainya. Okay, insyaAllah. So I hope that will answer your question. So next. Okey, terima kasih Dok. Saya mengharap tuan-tuan perempuan yang mana bertanyakan soalan tadi dapat menjawablah. Jadi kita ada second punya soalan daripada Puan Sharifah. Orang yang suka bercakap sendiri dan selalu menyendiri, adakah itu sebahagian dari simptom Alzheimer, Dok? Yes. Yes. It is. It is. So elakkan dia daripada menyendiri. Tolong elakkan dia daripada duduk sendiri dan bercakap sendiri. Kerana keadaan itu akan menyebabkan dia lebih teruk. Ya. So apa yang kita perlu, sebab itu penjagaan orang-orang yang macam ni sangat sukar. Jadi bukan semua orang boleh mudah faham. Jadi kita kena bersabar dan kita nak kena undurkan dia daripada amalan yang biasa dia buat itu sangat sukar. Jadi kita nak kena ambil proaktif. Kita nak kena bawa dia keluar daripada dunia dia. Jangan bagi dia masuk jauh ke dalam dunianya. Ya? Kalau kita biarkan dia masuk terus dalam dunia yang sunyi ini, maka dia akan mencari dunia itu dan dia tak akan pulang balik. Jadi kerja kita sekarang ini adalah stop, lock dia. Enough is enough. You come back to me, renung mata dia. Suruh dia reflect balik dengan mata kita. Mak jangan buat macam ni. Tunjuk, tengok mata dia. Jangan cakap saja. So ini bukan kerja yang mudah. So please, elakkan dia. Kalau boleh, jangan bagi dia bersendiri dan sentiasa ada orang untuk menemani dia. Buat kita ada satu lagi rehabilitation yang kita panggil kerja-kerja tangan contoh. Bagi dia satu rehabilitation. Kita mind rehab ataupun dia dalam satu bentuk fisioterapi jugalah, yang mana kita berikan dia satu tanggungjawab dan dia selesaikan. Bagi dia fokus kat situ. Jangan bagi dia duduk seorang-seorang. Mesti ada orang layan dia, mesti ada orang bermain dengan dia, mesti ada orang bercakap dengan dia, mesti ada kerja yang dia kena buat. Jangan biarkan dia free. Okay? Alright, insyaAllah. Okay. Ini mau? Okay, so soalan yang ketiga daripada Mr. Tam. Dr. Zainal, boleh tanya apa dia neurotransmit? Apakah jenis sel atau macam wireless? Neurotransmitter ni dia ni adalah signal. Dia ni adalah hormon ataupun enzim dalam otak tu. Dia ada banyak, lebih kurang 2 tu lebih neurotransmitter. So neurotransmitter ni ada banyak, tapi yang paling common ada dalam 7. Termasuk dalam acetylcholine, ada serotonin, mantu dia ada ada 7 jenis. Ya. Jadi ini yang akan banyak mengawal, contohnya macam mood kita, suka ke tak suka ke, mood tidur kita kan, mengawal tidur kita, jaga kita, pergerakan tangan dan tubuh kita dan sebagainya. So dan juga untuk kita nak proses information. Jadi kita perlukan enzim-enzim ni ataupun neurotransmitter ni. Dan neurotransmitter ini sangat-sangat bergantung kepada the movement of the nerves ataupun synaptic.
Perlu kita ingat macam mana yang saya sering katakan bahawa otak kita ini ada lebih kurang 100 bilion dan kita perlukan synaptic, the passing of information sebanyak 100 trilion sel, banyak 100 trilion connection setiap saat. Ya, jadi sebab itu kita kena jaga tu. Dan tapi kalau jika berlaku gangguan pada neurotransmitter, okey, dan maka dia akan mula membuatkan kita lembab mengingat, lembab untuk ni. So ini merupakan, kadang kita merasakan bahawa ini merupakan satu proses aging. Memang betul is aging, tapi dia bukan merupakan satu yang normal dalam aging pun. Jadi sebab itu macam saya sendiri pun kadang-kadang saya rasa saya lupa, saya cepat-cepat cari balik maklumat tu sampai saya baca, saya update balik. Jangan biarkan kita lupa lama-lama. Okay? Kalau kita rasa kita block, cari balik maklumat tu, simpan balik, masukkan balik. Jangan biarkan dah lupa daripada you don't even take the measures. Itu yang bahaya. Kadang-kadang kita, apa yang kita buat adalah pertama kita tak ambil suplemen. Kita tak ambil pun suplemen. Contohnya kita sendiri as a member, kita tak ambil pun AFX. Kita tak amal pun BRX. Lepas tu bila kita hilang punca, bila kita hilang information, kita tak cari. Kita tak berusaha cari. Sebab itu saya sering kali ingatkan, membaca itu sangat-sangat penting. Jangan hilang membaca. Walaupun kita bukannya nak hafal semua, tapi jangan dia hilang lama. Kalau dia hilang sekejap, tarik balik, isi balik. Supaya ini dapat membantu kita untuk meneruskan kehidupan kita untuk hari-hari esok. Ini kesinambungan ini sangat-sangat penting. So that is what is neurotransmitter is all about. Okay. So anything else? Okay, next. Yang daripada Encik Anwar Abdullah, mengikut ujian klinikal, apakah memofenol dalam BRX boleh elak demensia yang teruk, Dok? Mungkin doktor punya line sangkut lagi. Kita tunggu sekejap ya. Okey, Dok, dengar tak? Tak dengar langsung. Okey, saya ada soalan daripada Encik Anwar Abdullah. Mengikut ujian klinikal, apakah memofenol dalam BRX boleh elakkan demensia yang teruk? Betul dengar? Yes. Boleh. Boleh. Sebab kita memang ada kajian tu. Kalau saya nak bacakan kajian dia sangat panjang. Sebab tapi untuk pengetahuan anda, jawapan pendeknya adalah boleh. Sebab memang ada kajian tu. Jika diminta, jika ada siapa yang berminat untuk nak tengok apa ni kajian dia, memang ada. Proprietary kita punya supplier, kita punya ni memang ada. Sangat-sangat besar. Dan topik memang ini kalau you nak baca, satu hari tak cukup. Kena berhari-hari nak kena baca. Because file dia sangat-sangat besar dan kajian dia sangat-sangat menyeluruh. Okay. So for your information, kita punya BRX sangat-sangat disyorkan bagi orang-orang yang bermasalah ini. Kerana what does memofenol bring to your formulation? Contoh. So dalam ini because of dia punya sejarah. Dalam tu ada 6 epidemiological studies show that polyphenol intake is essential to keep good cognitive function. Okay. Kemudian tu memofenol formulas development is based on these studies to bring these essential polyphenols. Its unique character. Memofenol is an innovative formula patented for its synergistic action between two natural plant extracts combining French grape and wild Canadian blueberry. Itu secara asas dia. Kemudian tu its innovative character. Okay. Ini beberapa ciri-ciri kenapa memofenol ataupun BRX ini sangat penting untuk kita nak ambil. Sebab didokong oleh benda-benda inilah. Its innovative character. Memofenol is recognized in France and internationally with 2 recent awards. Dia dapat anugerah daripada tahun 2019 dan 2017 berhubung dengan Nutra Ingredients for Healthy Aging dan juga pharmaceutical product daripada French Innovation Corner. Kemudian tu scientific credibility.
kita di Maxima ni, kita sangat-sangat tegas. Saya sangat-sangat memerlukan benda-benda ini because ini menjadikan kita punya produk teragung. Mahal. Mahal daripada segi apa? Daripada segi kandung, daripada segi apa ini motifnya, daripada segi hasilnya. Bukan harga dia, harga tak mahal, murah aja. Tapi dia mahal daripada segi ilmunya. Yang itu yang kita nak kena jaga tu. Its scientific credibility. Thanks to its numerous proprietary studies, including 2 studies on humans and 2 preclinical studies published in peer-reviewed scientific literature. 2 kajian ini, kalau kita minta orang lain untuk buktikan, orang tak mampu nak adakan. That is the strength of Memofenol. And the best quality, made in France, from raw material sourcing forth to the respect of the most exigent quality standards. So kita sangat-sangat bergantung harap kepada kajian-kajian ini kerana ini akan membantu kita untuk mendahului pasaran daripada kita punya kompetitor. There is no competitor in Malaysia. In Malaysia can fight against Memofenol, our BRX. There is no. Kalaupun dia kata dia punya datang daripada wild grape ataupun daripada French grape ataupun wild blueberry, dia takkan sama seperti mana Memofenol yang ada ni. You know, because kita punya sangat-sangat credibility. It's a scientific credibility. Itu yang sangat penting yang kita ada. And its guarantees and certification. Kita ada 5 certification dalam kita punya kajian. Pertama, dia adalah additive free. Maknanya dia tak dicampurkan apa-apa. GMO free, gluten free, halal from Food Council of Europe. Europe food halal untuk kita punya Memofenol. Dan last kali is kosher. Kosher ni untuk Europe punya standard. Mana-mana negara di Europe, kalau ada lambang kosher ni, you can go in. Kalau ada lambang-lambang halal pada Europe, you can go in. Easy. So bukan hanya di Malaysia. Europe pun terpaksa terima benda ni. Because dia dah memang diiktiraf begitu. Jadi insya-Allah dalam topik kita malam ini untuk kita nak selain daripada kita belajar memahami apa Alzheimer sedikit sebanyak, walaupun tak detail, tetapi kita kena tahu bahawa penyakit ini memang ada di luar sana dan cara untuk kita nak bantu diri kita dan juga ahli keluarga kita dan orang lain is our product, Memofenol. I can tell you, my friend, there is no other nutrition outside there who is even equivalent to our Memofenol yang dihasilkan daripada Neurophenol Project. Tak ada. Secara saintifiknya, documentednya and everything, kita tak kalah. Kita menang, tuan-tuan. Jadi jangan malu, jangan segan, jangan rasa risau nak bawa kita punya BRX ini ataupun EFX kita ke depan. Kerana kajiannya sangat-sangat komplit dan sangat-sangat menyeluruh. Dan dia sangat-sangat membantu anda sekalian untuk membuat penceritaan atau perkongsian. Yeah? So don't feel backup ataupun rasa sedih ke ataupun rasa kurang dan sebagainya, rasa malu. No, you should be proud. Okay, you should be proud. EFX sangat-sangat boleh membantu, bukan untuk treat Alzheimer ya, tolong ya. Don't try to treat Alzheimer. Alzheimer you cannot treat. If you want to protect, you protect now. Kita semua ada Alzheimer ni. Kita daripada usia 30 tahun dah gitu sampai ke sekarang ini kita dalam proses Alzheimer. Semua orang berada dalam kelompok yang ini. Tinggal lagi antara dia teruk tak teruk. Right? Kalau dah ada Alzheimer, kita nak treat dengan kita punya BRX. Berapa kilo kita nak bagi dia minum? Berapa kilo kita nak bagi dia minum? Dalam kajian kata untuk menjurus kepada pencegahan, kita perlukan 600 mg. Tapi kalau dah confirm Alzheimer, baru kita nak bagi kita punya ni kita jangan fikir nak merawat lah, tapi skor Alzheimer dia tidak ke depan lebih teruk lagi, itu saja. Tapi bukan not to treat. Never have in your mind that you try to treat Alzheimer. Ubat sendiri yang khusus yang kita ada hari ini pun yang dikatakan merawat Alzheimer, tak boleh rawat Alzheimer. Dia cuma hanya boleh mengelakkan daripada Alzheimer dia semakin teruk. Okay, so jangan datang dengan idea funny idea you try to treat Alzheimer.
Sebab tu saya sering katakan, kita di Maxima bukannya untuk merawat apa-apa. Kerja kita adalah untuk prevention. Kita lebih kepada mendatangkan kesedaran pada masyarakat bahawa our nutrition is a high quality nutrition for prevention. Not only for Alzheimer, but for diabetes, for darah tinggi, untuk sakit jantung, untuk kidney diseases, untuk diabetic neuropathy, untuk apa semua. It's that prevention. Never come to an understanding that we want to treat. Never. You cannot treat any condition with nutrition. Nutrition is being used now. Sebab itu anda kena, bila saya keluar, bila saya berinteraksi dengan anda kena faham adalah ilmu yang saya sampaikan malam ini adalah untuk menyedarkan kita bahawa ada beberapa penyakit atau jenis-jenis kondisi yang memerlukan pemahaman supaya kita berikan mereka mendahulukan nutrisi sekarang. Make them a member, sign up to be a member. Katakan pada dia kekuatan produk Maxima datangnya daripada ketegasan yang disokong oleh scientific dan klinikal. Jangan tunggu sudah baru nak bagi. That is wrong. Right? So please bear in mind, you people, saya latih supaya menjadi orang yang lebih hebat, yang lebih terhormat daripada orang lain. Orang lain sengaja pergi tunggu orang dah sakit, kononnya rawat. Okey, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya ya. Okey, daripada Puan Mas Tahir. Dia tanya, adakah bila kita rasa dah malas nak buat kerja rumah seperti malas masak, itu tanda-tanda Alzheimer? Bukan. Malas. Malazheimer. Itu bukan Alzheimer. Itu nama dia Malazheimer. Okey, line doktor still putus-putus lagi. Mungkin doktor Semua. boleh, Dr. Zainab, mungkin Dr. Zainab boleh menjawab soalan tanpa membuka video. Okay, then how am I to do now? Okay. So sekarang Dr. Zainab boleh dengar saya tak? Okay. Okey, so kita pergi ke soalan yang seterusnya daripada Dolly. Doktor, adakah pesakit stroke boleh hilang ingatan? Yes, definitely. Sebab orang antara complication kena stroke hari tu. So what you do, kita boleh bantu dia dengan nutrition kita, sama ada EFX ataupun bantu dengan kita punya BRX dalam masa yang sama. Of course lah, orang yang menjaga pesakit stroke ni hendaklah seorang yang berhati baik lah. Jangan provoke, kan? Sebab kadang-kadang orang-orang yang stroke ni jiwa dia sangat sensitif, ya. So jangan provoke dia, ya, kesian dia. Right? Sebab dia kadang-kadang dia nak bercakap tapi orang tak faham. Dia nak luahkan perasaan, orang tak faham. So akhirnya dia ambil keputusan untuk tidak berfikir apa-apa dan akhirnya dia tidak menggunakan memori dia dengan begitu baik. Dan akhirnya pada dia it's okay if I forget about you. Ya. So macam itulah lebih kurang betulnya patofisiologi dia. So memang dalam ramai yang kita lihat orang yang macam ni, oleh kerana stroke itu sendiri juga dia mengganggu bahagian otak. Sebab stroke itu datangnya daripada sama ada kerosakan bahagian otak kiri atau otak kanan. Jika otak kanan, anggota kiri dia tak bergerak. Kalau otak kiri, bahagian tubuh kanan dia tak bergerak. Dia jantung dia silang. Ya, so memang dia mengganggu, atau utamanya kognitif. Jadi orang-orang yang macam ni memang pastinya lama-lama kelamaan dia akan mengalami loss of memory. Ada kemungkinan besar, insyaAllah. So kita boleh bantu dia dengan nutrition, right, insyaAllah. Okay, next soalan daripada Encik Hafiz. Rokok tega boleh mendatangkan penyakit Alzheimer ke doktor? Sebenarnya dia merupakan satu
kajian yang masih lagi kita katakan antara sebab-sebab lah, antara sebab-sebab yang mengganggu kognitif ni adalah merokok, ya, kerana kandungan nikotin yang banyak menyebabkan kerosakan kepada aksion ataupun kepada kita punya hippocampus dan juga terutamanya paru-paru lah. Jadi bagi orang-orang yang merokok ni ada banyak masalah dan dia tidaklah menjurus terus menjadikan orang tu sebagai seorang Alzheimer, tapi dia di antara faktor-faktor yang boleh merangsang kepada terjadinya ataupun menambah terukkan keadaan Alzheimer. Di antaranya dikatakan alkohol dan merokok. Okey, itu saja. Okey. Yang lain. Okey, so seterusnya daripada Puan Karimi binti Awang. Doktor, pengambilan ubat hospital berbelas tahun adakah menjurus kepada Alzheimer? Apa tu? Pengambilan ubat hospital berbelas tahun adakah menjurus kepada Alzheimer? Ya, ada kajian yang mengatakan bahawa pengambilan ubat yang jangka masa yang lama sedikit sebanyak boleh menjurus kepada kejadian Alzheimer. Yes. Sebab ubat-ubat ni adalah bahan-bahan kimia yang dibentuk untuk merawat sesuatu keadaan penyakit. Dan interaksi bahan-bahan kimia ini dalam badan, sebenarnya kimia ni tak diperlukan. Tapi apabila masuk ke dalam badan, maka dia akan mengganggu sistem tubuh kita, especially kita punya memori. Dan memang ada kajian yang mengatakan bahawa jika kita mengambil ubat terlampau lama, dia menyebabkan lemah untuk kita berfikir. Daya pemikiran kita akan semakin lemah. Itu, yes, memang ada. Okey, soalan yang seterusnya daripada Encik Anwar Abdullah. Doktor boleh terangkan sikit mengenai anosognosia, temporary forgetfulness. Thanks. Okey. Ya, sebenarnya anosognosia ni is satu condition yang kita tak sedar. Macam Alzheimer lah. Dia adalah masalah neurological, masalah saraf neuro. Dan dia juga termasuk dalam kategori mental illness. Dan tapi yang anosognosia ni sebenarnya dia bukan terjadinya macam dia slow progression, tapi dia memang ada satu jenis inflamasi berlaku di bahagian, tak silap saya, right hemisphere stroke patient contohnya, terutamanya untuk stroke lah actually. Orang-orang yang memang ada stroke tapi dia adalah pun mengganggu hemisfer sebelah kanan otak dia yang menyebabkan ada kecederaan, ada lesion. Biasanya yang ni memang temporary, tetapi walau apa pun dia boleh menjurus kepada demensia jika tidak dirawat. Kerana ini merupakan satu masalah klinikal. Dia bukannya macam Alzheimer. Alzheimer ni dia satu masalah yang progresif, dia berlaku sejak daripada umur 30-an. Umur dia macam you all, macam siapa-siapa pun yang berumur 30-an dan masuk saya yang dah umur 60-an, maka dalam itu kita ada proses yang namanya Alzheimer. Antara dia sedar tak sedar, teruk tak teruk je. Tetapi anosognosia ni pula dia merupakan satu keadaan neurologi. Ada kecederaan ke atas saraf neuron otak dia. Terutamanya bagi orang-orang yang ada masalah mental, contohnya macam kalau dia ada psikosis ataupun dia ada masalah mental yang lain, ataupun dia adalah seorang pesakit stroke. Seringkali keadaan ini terjadi pada seorang yang pesakit stroke lah. Dan ada satu kajian yang mengatakan bahawa bila kita berbincang tentang
anosognosia ni, dia bermaksud seseorang yang macam mana nak cakap somewhere that is unaware of their own mental health condition. Maknanya dia tak sedar dan dia tidak realize yang dia ada penyakit mental ni. Ini merupakan satu penyakit. Dia bukan keadaan tau. Dia bukan satu kondisi. Sebab dia dalam bentuk mental illness. Dan anosognosia ni dia tergolong dalam penyakit mental. Macam Alzheimer tadi, dia bukan penyakit mental. Ya. Jangan salah faham. Jadi dan dia juga diselang ataupun diikut rapat oleh orang-orang yang bermasalah stroke umpamanya. Itulah jadi that is what is anosognosia is all about. Sebab dia tak perasan dalam otak dia tu berlaku satu keadaan yang nama dia mental deficit ataupun dia punya motor deficit. Suddenly dia terutamanya macam inilah nak cakap orang yang banyak dapat anosognosia ni kebanyakannya penyakit stroke. Sebab dia akan bukan hanya dia ada masalah kelupaan yang sementara, tapi juga kadang-kadang dia berlaku dengan kehadiran kelumpuhan. Sebab dia ada cerebral lesion. Biasanya macam tu. Tapi saya jarang membaca tentang anosognosia ni. Tapi saya rasa that is what is all about lah. That is sedikit sebanyak tentang apa yang saya faham tentang anosognosia. Dia datang dengan bukan hanya dengan kelupaan yang sementara, tetapi kadang-kadang dia juga datang dengan absence of macam ada orang dia rasa kebas, dia rasa tangan dia lemah, kadang-kadang dia tak boleh angkat anggota dia. Itu kadang-kadang ada di selang sedi dalam anosognosia. Tetapi kita tak boleh nak simply nak buat diagnosis. Hanya melainkan kalau kita dapat buktikan dengan MRI. Kita sebut dia senang. Anosognosia. Sebut boleh. Nak tahu sikit-sikit tu boleh. Tapi kalau kita nak kata, kau ni anosognosia ni. Bukan. Itu nak kena buat MRI dulu. Kalau tak buat MRI, tak buktikan kat mana ada lesion dia apa semua, itu bukannya anosognosia. Itu anosog suka-suka. Alright. Okay, I hope that will answer your question lah. Okay, so next daripada Puan Sharifah, mereka yang paras gula tinggi dan ambil ubat diabetes, dalam proses rawatan dia jadi mudah pelupa seperti lupa tutup paip air di sinki, lupa tutup suis lampu dan lain-lain. Soalan saya, adakah mereka yang makan ubat diabetes menyebabkan mereka mudah jadi pelupa? Sekarang dia dah ambil FX. Ikut sama. Ambil apa? Dia ambil AFX. Okey, macam yang saya katakan tadi lah, kemungkinan besar memang ada untuk orang-orang yang mengambil ubat terlampau lama. Dan especially untuk diabetes. Pesakit-pesakit diabetes ni dia berhadapan dengan masalah kekurangan gula yang boleh supply ke dalam darah dia. Sebab itu dia perlukan ubat untuk membantu supaya glukos dapat dipecahkan dan masuk ke dalam sel-sel badan dia dan juga sel-sel otak dia. Jadi dalam kes-kes yang macam ini, bagi pesakit-pesakit diabetes yang kronik ini, pasti dia punya blood sugar level dia ataupun dia punya tenaga untuk otak dia sangat-sangat lemah. Seperti mana yang saya sering katakan bahawa otak memerlukan tenaga lebih kurang 40% daripada jumlah keseluruhan tenaga tubuh. Jadi kalau dia tidak mendapat bekalan yang cukup daripada glukos, maknanya badan kita, otak kita tidak boleh berfungsi dengan baik. Dan ini merupakan antara faktor-faktor kenapa kelupaan ataupun lupa menjadi satu benda yang memang sangat-sangat lazim selalu terjadi kepada pesakit-pesakit diabetes.
Right? So kalau begitu, apa yang perlu dia buat adalah teruskan mengambil ubat-ubat yang dia ada dan teruskan berpantang dengan sebaik mungkin. 100% ikut pantang tarang yang telah disyorkan oleh doktor. Dan jika dia berat badan dia berlebihan, tolong turunkan berat badan dia. Dan tolong jangan ambil gula seterusnya. Zero sugar. Dan kemudian itu elakkan daripada mengambil makanan-makanan gula yang tersembunyi. Yang datang daripada nasi, daripada kuih-kuih, daripada dan sebagainya. Apa-apa juga dalam bentuk yang ada gula tersembunyi, tolong elakkan. Dan dalam masa yang sama, insya-Allah bantu orang ini untuk galakkan untuk membaca. Beritahu kat dia, jangan hanya sekadar bergantung kepada nutrisi saja, tetapi dia juga kena ambil inisiatif. Untuk meringankan beban otak dia, dia kena banyakkan membaca, banyakkan mengaji ke, banyakkan berzikir ke dan apa saja. Gunakan macam tu. Dan aku bantu ambil nutrition. Dan kalau nak ambil EFX, kalau boleh bantu dengan BRX sekali. EFX boleh dibantu dengan macam mana yang saya sering ansurkan, ambil 2 gram sehari, dan kalau BRX dalam kalau ikut kajian perlu ambil 600 mg. Setidak-tidaknya minima 600 mg sehari, setiap hari. Jadi amalkan, insya-Allah boleh membantu. Right? Okay. Okay, so kita pergi ke soalan yang terakhir. Tapi sebelum tu saya nak minta maaf jika ada soalan yang kita tak dapat bertanya ataupun berjawab. Mungkin kita boleh berjawab secara personal ataupun kita boleh buat topik yang kedua, part 2. So soalan yang terakhir adalah daripada Mr. Tam. Dia tanya, sebentar ya. Okey, Dr. Zainal, anak kawan saya muda lagi. Masa dia buat operation hospital 8 tahun dulu, umur 20-an, tiba-tiba jantung berhenti seketika. Lebih kurang 10. 10 apa tu, Mr. Tam? Okey. Doktor pun treat dengan Litrim shock pada dada, lepas tu denyut balik jantung. Malangnya masa itu sel organ dia tak dapat oksigen, dah jadi macam tumbuhan. Macam sebahagian sel otak dah mati, damage. Jadi AFX produk kita dapat bantu. Okey, itu soalan dia, Dr. Zainal. Tak boleh. Tak boleh bantu. Bagi dead cells, bagi necrotic brain cells atau apapun yang telah mati, atau utamanya apabila terhentinya bekalan oksigen, maka pastinya dia akan melalui yang dipanggil cerebral palsy. Maknanya otak dia yang terlibat itu telah mengalami kelumpuhan. Jadi kita tak dapat nak bantu. Cuma apa yang kita boleh bantu adalah jika kita berikan nutrisi kita hanya atau tidak cepat mati. Ya. Jadi atau telah lumpuh ini Dr. Zainal. Okey, mungkin line Dr. Zainal problem kembali ya. Mungkin jawapan yang diberikan tadi tu dapat membantu Mr. Tam ataupun jika Mr. yang dalam dunia ni boleh membantu. Okey, Dr. Zainal. Dr. Zainal boleh dengar saya? Dr. Zainal. Okay, so mungkin lain doktor memang problem. So saya harap semua soalan sudah pun terjawab. Ataupun jika anda ada sebarang soalan ataupun yang ingin ditanya, boleh hantar kepada nombor telefon saya, insyaAllah. Jika boleh kita jawab dan kita akan jawab. And Dr. Zainal, thank you so much untuk topik pada malam ni yang memang sangat menarik. Banyak juga soalan yang kita tak dapat nak cover jawab. Saya minta maaf. InsyaAllah mungkin topik ni kita boleh bawa
part yang kedua, ataupun jika anda ada sebarang komen ataupun cadangan untuk topik yang seterusnya, boleh juga WhatsApp kepada saya ataupun Cik Mira. Mungkin topik ini boleh kita ulang tayang lagi untuk orang kata bukan apa, ini kata perkongsian kan. Jadi untuk mereka lebih memahami, dan sebab yang paling pentingnya adalah kerana kita ada satu produk, satu nutrition yang boleh membantu semua orang daripada berhadapan dengan masalah walaupun dipandang remeh, tapi kalau dah masuk Alzheimer ni, ini is a big matter. Jadi nutrition kita sangat-sangat boleh membantu. Okey, betul tu. This topic every now and then. Kita ulang benda yang sama. Supaya apa? Supaya kita dapat menanamkan rasa yakin di kalangan ahli-ahli kita yang maksima mempunyai produk-produk yang sangat high quality untuk apa sekalipun. Right? InsyaAllah. So all the best to all of you. Dan minta maaf atas gangguan lain, because kita pun tak faham lain ni kadang-kadang elok, kadang-kadang tak elok kan. Jadi mungkin lain ni marah dengan saya ni. Okey, so walaupun pun yang lemah itu daripada saya, yang buruk itu daripada saya, yang baik itu daripada Allah, maka malam ini saya mohon ampun dan maaf. Dan saya harap apa-apa soalan telah pun memberi anda jawapan yang sehingga anda faham. Dan untuk lain masa, lain kali insya-Allah kita berjumpa lagi. Maka saya sudahi malam ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih banyak Dr. Zainal. Okey, so besok jika tiada sebarang halangan, insya-Allah kita akan adakan program Talk with CEO bersama Encik Saiful Faris. Dan terima kasih juga kepada anda kerana telah menyertai program pada malam ini. Dan jika anda terlepas program-program yang sebelumnya, anda boleh juga tengok dan tonton balik dekat dalam kita punya YouTube channel Maxima Official. Jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi dalam program dan di lain hari. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye. Okay, bye.